A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita melafazkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-gala nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita, dan insya-Allah ya pada pagi ini kita teruskan lagi pembacaan dan perbahasan ringkas berkaitan dengan hati yang berzikir. Untuk pagi ini muka surat berapa ya? 65. 65. Baik, insya-Allah kita sambung lagi perbahasan berkaitan dengan perjalanan zikir hati. Dan pada pengajian yang lalunya kita dah bahaskan berkaitan dengan pembahagian zikir. Dan hari ini salah satu daripada pembahagian zikir ialah zikir lisan dan zikir hati. Ya, salah satu pembahagian zikir lisan iaitu zikir yang kita sebut dengan lisan, dan salah satunya ialah zikir hati. Dan untuk hari ini kita fokus bagaimana zikir itu dia bergerak dalam hati kita. Baik, berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dari sudut membuat gambaran ya bagaimana bentuk perjalanan zikir, maka zikir terbahagi kepada 4 bahagian. Yang 4 bahagian ni pergerakannya atau perjalanannya daripada lisan ke hati. Yang pertama, zikir dengan lisan sahaja. Kita zikir dengan lidah. Kita sebutlah apa zikir sekalipun. Kalau kita ada guru, guru tu akan tentukan zikir yang mana yang sesuai untuk kita. Zikir ni salah satunya dia akan mengubat penyakit yang ada pada diri kita, penyakit hati. Ada takabur, ada syirik, ada hasad dan sebagainya. Kadang-kala syirik tak ada, hasad pun tak ada, alhamdulillah, tapi ada sifat malas. Agak-agak malas ni nak ubat dengan apa? Nak makan ubat apa? Ubat demam. Yang tu demam. Jadi dia ada zikir-zikir yang akan menjadikan kita rajin. Jiwa kita lemah, dia ada zikir-zikir yang memberi kekuatan kepada jiwa kita. Okey, insya-Allah ya. Maka ketika itu guru akan bagi zikir. Tapi kalau kita tak ada guru yang khusus yang membimbing kita dalam berkait dengan zikir, maka kita boleh pilihlah zikir yang mana-mana, tak ada masalah. Ya, kita rasa nak zikir la ilaha illallah, tapi setiap perkara zikir ini dia ada fadilat, dia ada kelebihan. Begitu juga bilangan, berapa nak baca pula, bilangan ni pula dia menentukan juga fadilat dan kelebihan dia. Walau bagaimanapun kita dah belajar ada zikir umum ataupun dinamakan zikir mutlak. Zikir mutlak ni berapa kita nak baca, kita baca je lah, kecuali yang telah Nabi tentukan. Contoh lepas solat tu kan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30. Yang tu yang dah Nabi tentukan, yang tu namanya zikir muqayyad, zikir yang telah Nabi tentukan masa dan bilangan bila nak baca. Selepasnya itu sepulang pada kita nak baca berapa banyak. Tapi biasanya kita akan baca dulu dengan lisan. Okey, selesai. Yang kedua, zikir dengan hati berserta lisan secara paksa. Bila mana kita zikir dengan lisan, kita sertakan dengan hati kita sama. Tapi hati ni dia susah juga, dia bukan mudah. Tengok dalam sembahyang aja lah. Ya, dalam sembahyang ni merata dia pergi. Betul ya? Dia pergi itu dia ingat kat apa? Ingat kat anak, ingat kat isteri, ingat kat suami, ingat kat kunci kereta. Macam-macam dia pergi ni, hati ni. Sebab susah nak kawal dia. Maka kita kena paksa dia. Contoh kita sebut subhanallah, hati pun paksa dia biar dia ikut subhanallah.
kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la, ya kita paksa dia ikut sama. Ataupun kita terjemahkan dengan hati, la ilaha illallah dalam hati kita, tiada Tuhan melainkan Allah. Mana-mana yang kita rasa mudah lah, paksa dia. Yang ketiga, zikir dengan hati dibantu dengan lisan tanpa paksa. Kita zikir dalam hati kita, kemudian kalau hati kita terhenti, kita sebut pula dengan lisan. Yang ni yang salah satu daripada kita guna tasbih. Tasbih ni dia alat bantu. Dia ada orang duk petikai, tak setuju guna tasbih. Sebab Nabi dulu pun tak pakai tasbih. Nabi tak apalah, tak lalai. Kita ni pegang tasbih pun lalai lagi. Sebenarnya pegang tasbih ni salah satunya alat bantu. Nak guna yang lain sebagai alat bantu boleh. Kan sekarang kan dia ada kaunter tu kan, macam-macam jenis. Yang dulu yang besi yang bulat tu, sekarang yang letak macam cincin tu, yang digital apa semua sekali. Tak ada masalah lah. Yang besi dulu bukan digital, bukan kan, dia bergerak-bergerak tu. Habis yang tu lagilah Nabi tak pakai. Bukan nak cerita apa, ceritanya alat bantu. Bantu yang pertama sekali mengingatkan kita. Satunya lagi, kalau kita nak bilangan 100 boleh lagi. Kalau dah 1000, berapa nak kira? Guna kaki, guna jari pun tak dapat dah. Maka guna tasbih. Tapi tasbih ni sendiri alat bantu untuk mengingatkan kita. Begitu juga zikir hati dibantu oleh lisan. Bila mana hati berhenti, lisan pun sebut subhanallah, subhanallah. Maka hati pun bergerak balik. Bila mana hati tu berhenti, dia kadang-kadang dia bukan berhenti. Ya, kalau hati tu berhenti, matilah. Hati tu jantung. Tapi memberi maksud ialah dia dah lupa dah, dia pergi ke lain dah. Maka lisan sebut la ilaha illallah, dia pun sebut la ilaha illallah, la ilaha. Pernah kan? Yang mana bantu? Lisan bantu hati ke hati bantu lisan? Kedua-duanya sekali lah. Ya, kalau lisan berhenti, hati sebut Allah, 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 Allah. Kemudian kalau hati berhenti, lisan pula sebut Allah, Allah, Allah. Kalau nak zikir Allah, Allah. Kita dah bahas dah harus hukumnya. Kerana hati ni perkataan atau kalimah yang paling ringan Allah lah. Allah, 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 Allah. Tapi semua yang ringan, subhanallah, subhanallah pun ringan juga, mudah nak sebut. Okeylah, selesai. Yang keempat, menguasai zikir dalam hati. Hati kita telah menguasai zikir, ataupun dalam bahasa yang lainnya, susunannya menguasai zikir dalam hati dan menumpukannya. Hati sudah mula menumpu, fokus kepada zikir tadi. Bila mana hati dah mula fokus kepada zikir tadi, pada waktu itu tak berat dah bagi kita dalam solat, masa baca Quran, masa berdoa, bahkan duk bercakap dengan kawan kita, dengan isteri, dengan anak-anak pun, hati kita tetap berzikir. Ingat Allah. Apa makna zikir? Ingat Allah. Yang menjadi masalah sekarang ni, cuma kadang-kadang zikir ni juga kita boleh sebut, kita boleh terjemah sebut sesuatu kalimah. Nak kalimah apa nak sebut? Dalam hati ni. Ya, supaya apa? Kenapa kita fokus sangat pada hati? Kerana hati ni dia tak ada masa nak makan, dia tak ada masa nak untuk bercakap dengan orang. Ya, kalau dia bercakap pun dia bercakap seorang-seorang aja kan. Pernah bercakap seorang-seorang dalam hati? Dia panggil apa? Duk termenung, berkhayal, patah hati tu duk cakap lah. Pernah? Tapi tak perlu kat orang kan. Tapi kalau ada orang kat depan, kita cakap dalam hati, buat apa? Baik kita cakap dengan mulut, tapi hati kita dengan Allah. Ini memberi maksud bahawa dia satu je perkara, tak nak kita lalai. Di mana lalai tu? Lalai tu duduk kat mana lalai? Duduk kat hati lah. Berapa ramai orang yang lisannya, bicaranya lalai kerana hatinya lalai. Kalau hatinya tak lalai, tak mungkin percakapan dia lalai. Sebab tu ada orang ni, dia kata saya ni macam ni aja, mulut leza tapi hati baik. Sudah. Ya, kalau dah hati baik, dia mulut tak akan leza. Tak akan mungkin hati baik, lidah ni duk mengata orang hari-hari. Tak mungkin. Ya, kalau hati tu dah baik, hati tu dah lembut, bicara dia juga lembut. Hati tu dah penyayang, dia akan keluarkan patah-patah perkataan yang memberi makna dia tu menyayangi. Tapi kalau hati tu dah marah, tak payah cerita lah.
Gitulah keadaan sebenarnya. Jadi macam mana hati tu nak buat dia baik, macam mana hati tu nak buat dia lembut, dia ingat Allah aja. Berapa ramai orang ingat, kalau dah ingat Allah, dia ingat akhirat. Kalau dia ingat Allah, dia ingat dosa dan pahala. Kerana Allah yang bagi tahu tentang dosa dan pahala melalui nabinya. Allah yang bagi tahu ada syurga dan ada neraka. Bahkan syurga dan neraka tu Allah yang cipta. Kalau dah ingat Allah, dia akan ingat segala-galanya. Termasuk dia ingat isteri dia ingat anak-anak dia ingat suami dia ingat jiran dia. Kalau dah ingat Allah. Yang kenapa kita, ada orang ni, ada isteri dia, lupa isteri dia. Tuan datang dengan siapa tuan? Dengan isteri ke? Kejap, saya ni ada isteri ke tak? Tak adalah sampai tahap tu, tapi dia lupa tanggungjawab kepada isteri. Itu maksud dia. Maknanya lupa isteri. Sepatutnya bila mana dah ada isteri, dah ada anak, ada tanggungjawab. Ada orang mengadu kat saya, ya, macam mana nak buat suami dia ni? Macam mana kita tahu dah suami dia? Kita nak buat macam mana? Kenapa akak? Dia ni macam orang bujang, dia kata. Orang bujang, apa makna orang bujang? Dia nak keluar pukul berapa, nak balik pukul berapa, dia tak kisah. Mana boleh macam tu? Kalau dah ada isteri, tengok masalah nak keluar, kena bagi tahu. Takkan kita nak kena bagi tahu juga kat isteri. Kita ni kan suami. Betul lah, kita suami, kita bagi tahu supaya isteri kita tenang. Kita pergi ke mana, kalau hilang mudah nak cari. Contohnya lah kan. Ni tak boleh. Ikut saya nak keluar. Ada seorang tu, dia kata apa? Isteri dia tanya, nak ke mana bang? Jangan tanya urusan orang lelaki. Sedap dia jawab. Betul, ni kawan saya ada seorang tu dulu. Dia kata, mana boleh cakap gitu? Tak boleh. Dia tak boleh tahu apa kita buat. Ini urusan kita. Ya, kalau bujang boleh lah buat macam tu. Itu pun kena bagi tahu mak. Ya, maknanya ada manusia ni, dia lupa. Kenapa dia lupa? Sebenarnya lupa Allah. Kalau ingat Allah, mesti ingat Rasul. Tak mungkin ingat Allah lupa Rasul. Betul ya? Dan apa Rasulullah ajar? Rasulullah ajarkan adab, Rasulullah akan ajar akhlak, Rasulullah ajarkan apa-apalah tuan-puan sekalian. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah kita cukup faham lah. Poin nombor 1, ingat Allah. Kita akan ingat segala-galanya. Kalau lupa Allah, kita akan lupa segala-gala. Ada orang ni, kalau dah lupa Allah, diri dia pun dia lupa. Cuma bahasa dia lupa diri. Betul ya? Apa makna lupa diri? Dia lupa diri dia hamba Allah. Dia lupa diri dia suatu hari nanti akan berdepan dan menghadap Allah. Dia lupa bahawa diri ni dah 70 dah. Ya, 71 ke berapa? Dia rasa 17. Betul. Dia dah 72, dia rasa 27. Tu dia tak datang masjid lagi tu. Tapi PKP dia kata. Okeylah, baik. Pembahagian zikir sebagaimana yang disebut oleh Imam Ghazali di atas yang kita bincang tadi. Tu tolong ingatlah ya. Kita usahakanlah berkait dengan suatu gambaran proses perjalanan zikir yang bermula dengan zikir lisan. Dia mula di situ, seterusnya zikir hati, dan lisan akhirnya zikir hati. Lisan saja, kemudian lisan dan hati, kemudian akhirnya dia hati saja. Lisan ketika itu cakaplah nak cakap apa pun dengan siapa pun, tapi hati sudah mula ingat Allah. Allah, gitulah ya. Namun zikir hati atau zikir dalam hati mempunyai perjalanan yang tersendiri, di mana akan digambarkan di sini dengan penghuraian ringkas. Selebihnya orang yang beristiqamah dengan zikir tersebut sahaja yang akan merasai hakikat apa yang diperkatakan. Kemudian setelah kita bincang daripada hati, lisan dan hati. Daripada hati ni pula dia akan bergerak lagi. Kerana hati kita ni, kalau kita belajar nanti dalam di buku ni saya tulis, dia ada 7 lapis. Yang ni detail lah kan, detail. Saya pun tak detailkan sangat, saya tulis susunan tu. Tapi paling kurang hati ni dia ada hati zahir, hati batin. Atau dia panggil lubuk hati. Siapa yang menyanyi tu ya? Allahyarham Sudirman ke? Jauh di lubuk hati. Tak ingat? Ke tak pernah dengar? Dia kata, maknanya di dalam hati kita ni ada satu lubuk. Kalau bahasa Arab dia panggil batin hati. Hati ada hati yang lapis luar, ada hati yang lapis dalam. Itu paling kurang. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa perkataan qalbu, kadang-kadang kita jumpa perkataan fuad. Innas sam'a wal basara wal fuad.
Inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad. Ada setengah ulama menyebut fuad ni di hati dalam tu. Ada juga disebut sir, tu dalam lagi. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah dalam satu firman, dalam kitab ni, dalam buku ni saya tulis, saya sebut umum dulu. Ya'lamu, dialah Tuhan yang maha mengetahui. Apa yang Tuhan tahu? Sir, benda yang tersembunyi di dalam hati. Wa akhfa, yang tersembunyi di dalam yang tersembunyi itu. Kalau bahasa Melayu, rahsia di dalam rahsia. Dah rahsia dah. Ada lagi benda yang dalam rahsia itu. Betul ya? Hanya macam kita ada rahsia kita. Betul? Kau tak ada rahsia ni. Semua terbuka ni. Semua orang tahu. Tak ada. Ada lagi rahsia di dalam rahsia. Ada kadang-kadang rahsia kita berkongsi dengan mak. Mak, ni rahsia ni mak. Kan? Ada kita kongsi dengan suami. Ya, ni rahsia ni. Suami cakap kat isteri kita, jangan bagi tahu ketahuan ni rahsia kita ni. Tapi suami itu sendiri ada rahsianya. Ya ke? Berapa ramai suami-suami yang berahsia. Betul. Tapi rahsia tu dia bagi tahu kat kita, tapi isteri dia tak tahu. Takat itulah dulu ya, tak boleh cerita sebab rahsia. Betul. Rahsia dalam rahsia. Tapi ada lagi akhfa, rahsia di dalam rahsia, di dalam rahsia. Ya. Hanya dia seorang saja tahu. Dia dengan Allah. Isteri dia tak tahu, anak dia tak tahu, semua orang tak tahu. Ni contoh. Tapi nak bagi tahunya, hati kita macam tu juga. Dia ada lapis luar, dia ada lapis dalam, dia ada dalam, di dalam tu, dia ada dalam tu lagi. Gitu. Baik, cuma kita baca di sini dulu. Ni contoh perjalanan zikir yang pertama. Ni yang pertama. Wa alam, ketahuilah, annahu, bahawa sesungguhnya, qadin kasyafa li arbabil basair. Qad ni sesungguhnya. Oleh kerana depan tu ada hamzah wasal, kita pun sambung qadin kasyafa. Kalau tidak qad in kasyafa, telah dikasyafkan. Apa makna telah dikasyafkan? Telah diangkat. Dia panggil apa? Tabir. Dia panggil kasyaf lah. Kita dah jadi bahasa Melayu dah. Ada orang terjemahnya, ustaz-ustaz kita terjemah pandang tembus. Kita ada dua pandangan. Satu pandangan mata. Pandangan mata ni pun terbatas. Belakang dinding ni kita tak nampak. Belakang dewan ni tak nampak dah. Bahkan leher kita pun kita tak nampak. Cuba tengok leher, ada tak? Tak nampak. Ya, tengok cermin tak acil lah kan. Cermin tu dah lain lah cermin tu. Tapi kalau tengok tak nampak. Jadi kalau mata ini pun tak mampu melihat, bahkan kita cakap saya melihat dengan mata pun tak boleh melihat semua, maka dia ada satu lagi mata hati. Mata hati ni ada orang-orang tertentu Allah singkapkan. Kenapa? Mata hati bukan masalah dia tak nampak, dia terhijab, dia terdinding, sebab dia di dalam hati. Tapi kalau disingkapkan oleh Allah, namanya kasyaf. Diangkat. Sebab tu disebut li arbabil basair. Ketahuilah sesungguhnya telah dikasyafkan kepada ahlul basair. Apa makna ahlul basair? Dalam bahasa Melayu kita panggil ahli basirah. Apa makna basirah? Pandangan mata hati. Kalau mata ni bahasa Arab dipanggil basar. Basarun. Ba-sad ra basarun. Kalau tambah ya selepas huruf sad, basiratun. Tu dipanggil al-basair, yang tu dia punya jamak plural. Basirah, pandangan mata hati. Allah, kalau kita jumpa dengan orang-orang yang ada pandangan mata hati, takut kita. Takut. Contoh, kita duduk tunggu kat depan tu. Tunggu kat depan, nak masuk rumah dia. Kita pun tekan locin ke, ataupun kita apa, kita bagi salam ke, kita pun cakap, kenapa yang lambat sangat tuan rumah ni nak buka? Sudah. Kalau kita jumpa dia duduk depan dia, biasalah datang rumah orang. Sudah. Dia jawab je kita kat depan tadi. Jangan. Dia nampak kita kata apa dalam hati kita tu. Ataupun bukan setakat nampak, dia dengar. Dia dengar ni, kita duduk cakap apa ni.
Kalau contoh kita duduk mengajar, alah ustaz ni, yang ni pun cerita juga. Dia kata biasalah, mesti kena cerita semua. Sudah. Dia jawab hati kita tu. Betul. Kalau kita duduk di Yaman, di Hadramaut memang banyak. Contoh kita nak kata, apa maksud, contoh ni dah, apa maksud basair ni? Dia pun jawab, basair tu ialah tu. Tanya je dalam hati tu. Tak perlu angkat tangan, saya nak tanya Syekh, tak perlu. Kita tanya je. Kadang-kadang dia jawab lewat sikit sebab dia duk hurai, dia pun jawab lah. Kadang-kadang dia cakap terang-terang. Ada orang bertanya, siapa tanya? Siapa tanya? Kita tak pernah. Tak ada orang angkat tangan, tak ada orang hantar mesej, tak ada orang tulis kat kertas bagi, tak ada. Dia jawab. Okey, macam mana jawapan? Okey dah. Tu orang-orang tertentu. Tak, dia bukan sekali-sekala. Kalau dah tahap dia ni, dia dah selalu dah. Sebab tu duduk depan dia, zikir je lah. Allah. Nak pegang tasbih, tak letak tepi pun boleh. Allah. Kita orang gitulah, pegang tasbih belah kiri. Sebab apa? Sebab kitab kat depan. Atas ni, atas rehal. Tangan nak catik ni, duduk zikir ni. Allah. Berhenti, dia pun tengok. Kita duduk zikir tu bukan zikir mulut. Mana boleh zikir mulut? Duduk mengaji ni, nanti Allah marah kat cikgu. Kita sebut dah ni Allah dalam hati. Tiba-tiba mana kita berhenti, dia pun tengok. Dia nampak. Kita mula balik zikir, dia pun tengok orang lain pula. Takut. Gitulah. Bukan seorang. Allah. Ya. Apa tu? Saya tak boleh. Tak boleh. Ni kita cerita ni guru-guru yang utama. Para masyayikh, para habaib. Tak adalah. Allah. Cuma kita ni, pengalaman sayanya, diberitahu. Hati kita tu memberitahu kepada kita. Bukan pasal orang, pasal urusan kita sendiri. Tu ada contoh, kita duduk bawa kereta kan. Kita tekan laju. Laju. Dia kata perlahankan, ada polis kat depan. Tu kalau kita biasa amal zikir, benda tu biasa. Kenapa? Sebenarnya benda tu ujian. Nanti akan datang kita akan baca. Firasat tu boleh juga. Tapi firasat itu sendiri pun ujian. Agar kita nak fokus pada benda tu atau kita fokus pada Allah. Ada orang dia dah mula seronok. Memang seronok lah. Ada kawan saya dulu masa saya di Mesir, dia kuat zikir. Memang dia banyak zikir. Kalau dia masuk bilik 1 jam 2 jam dia tak keluar. Dia minta izin lah, ada urusan apa-apa. Kan kita duduk sebilik 2 orang, satu rumah. Dia tanya ada apa-apa urusan lagi, nak ambil apa? Ambil lah. Kita ambil apa semua. Kita duduklah kat luar tu baca kitab ke apa. Dia duduk 1 jam 2 jam. Kemudian dia keluar lah. Masa tu tak ada telefon ni, tak ada. Kalau ada orang telefon nak datang rumah pun, telefon ada kat luar kan, bukan duduk dalam bilik. Dia tak ada, dia duduk zikir. Kemudian dia keluar, tolong masakkan air. Kita kata, nak minum air, masak sendirilah. Dia duduk zikir, dia suruh kita masak air kat luar. Dia kata bukan anak nak minum. Habis siapa nak minum? Ada tetamu nak datang. Ada 2-3 orang kata nak datang. Ya ke? Dia kata cubalah, tunggulah. Dia kata 2-3 minit lagi ada orang ketuk pintu. Betul. Kita pun tengok jam. Kita pun tak percaya juga kawan-kawan ni kelentung juga. Tapi sekejap 2-3-4 kali dia cakap, betul lah dia ni. Dia orang kuat zikir ni, Allah bagi kelebihan banyak. Tu benda simple je tu. Mungkin selebihnya tak boleh cerita kat orang, sebab itu rahsia dia dengan Allah. Allah ni dia akan bagi rahsia yang orang boleh pegang rahsia. Contoh kita tahu ni semua ni duk bercakap apa ni kan. Lepas ni nak pergi mana, tadi daripada mana, duk rumah tadi duk buat apa. Dia boleh bagi tahu, tapi kita tak akan bagi tahu itu rahsia Allah kepada kita. Jangan pula tahu orang tulis dalam Facebook. Itu orang sekali tu je Allah bagi, Allah tak akan bagi dah selama-lama. Kerana orang ni tak amanah, orang ni tidak tu. Tapi biasanya aib orang tak ada lah. Ya, tapi kalau ada kawan saya tu cerita masa pergi Yaman, dia kata pergi ziarah seorang ulama. Masa melangkah masuk rumah dia tu, dia dah cakap awal-awal dah. Dia kata orang Malaysia ni banyak tengok perempuan.
Ya. Kemudian sampai kat dia, dia letak kat ni. Dia letak tangan dia atas dada, dia buka satu tangan lagi, dia buka. Dia pun tengok dalam mata. Dia pun cerita satu-satu. Dia boleh cerita. Padahal tu kali pertama kita jumpa dia. Dia boleh cerita, kita ni umur 10 tahun, hari Rabu contohnya, pukul 10 pagi, buat apa? Dia boleh cerita. Kita tak ingat dah. Apa ingat lagi masa umur 10 tahun hari Selasa, pukul 11 pagi? Ingat? Tak tahu apa dah kita. Dia boleh cerita. Bahkan kalau kita sebelum kita datang jumpa dia tadi, kita buat apa kat tengah-tengah jalan tu? Dia boleh cerita. Tadi kenapa duk tengok orang tadi? Ada seorang kawan saya tu, dia buat takaful sebelum ni. Dia jumpa klien perempuan. Yalah biasalah klien kan macam-macam ada. Lepas tu barangkali dia berkenan ke apa, dia tengok lebih-lebih ke apa, tak tahulah. Dia jumpa Syekh. Syekh kata, "Apa tengok? Aku nampak ada orang perempuan dalam mata kamu." Bila kamu jumpa tadi? Ya Syekh tadi. Lepas tu kawan tu cerita kat saya. Dia kata apa? Dia kata memang betul lah. Masa tengok tadi, ialah urusan-urusan juga, tapi tengok tu lain macam, terlekat kat hati kata dia. Astagfirullah, istighfar banyak-banyak, istighfar. Takut. Kalau masa duduk sana dulu takut. Buat apa-apa takut. Takut nak jumpa, takut nak bersalam. Istighfar dululah. 1000, 2000, selawat dulu. Solat taubat dulu, baru pergi. Ada satu kali tu ada macam mana saya silap, adalah kita buat silap tu. Syekh tu tak nak bersalam. Ramai lah, ada 2-3 orang. Dia bagi salam, dia bersalam, sampai kat kita dia macam ni. Mana ada benda yang kita buat, mungkin kita dah tak ingat. Kemudian kita balik istighfar lah. Istighfar ribu-ribu kali, kemudian berselawat semua sekali. Kemudian petang tu, besok hari petang dia mengajar. Dia ceritalah, alhamdulillah ada kelebihan istighfar, kelebihan selawat. Ada cerita. Dia tahu kita dah istighfar, dia selawat. Sampai tempat dia, dia senyum, dia bagi salam. Dia bersalam. Dia tahu kita dah buat apa. Ya? Tidak, kita takut dia tahu. Bukan kata takut pada dia sebagaimana takut pada Allah. Kita takutlah sebab kita dah buat satu salah, dia tahu salah itu. Tak takut. Macam kita buat hal kat rumah, masa suami tak ada, kita buat hal kat rumah. Kalau suami tahu, habis kita. Masa tu takut tak? Lepas tu anak kita, "Papa, mama kan?" Sudah. "Mama kan tadi masa papa tak ada." Sudah. Rasa apa masa tu? Rasa apa masa tu? Rasa lain macam kan? Ialah dengan orang. Macam kita takut kat harimau, tak syirik. Agak-agak kalau ada orang lepas harimau kat dalam ni, puan-puan duduk sini ke, kau cabut lari gitu. Habis tak syirik ke? Dia sebenarnya takut pada sesuatu jangan lebih daripada takut pada Allah. Tapi kalau takut kepada sesuatu lebih takut pada Allah, yang tu syirik lah. Tapi sifat kita ni takut tak pada neraka? Takutlah. Habis syirik tak? Tak syirik. Kita takut neraka sebab apa? Sebab Allah ancam kita dengan neraka. Sebenarnya neraka tu dari Allah. Tak ada masalah begitu. Cuma kita takut ni dengan bahasa apa kita nak sebut dengan? Yalah takut dia tahu, malulah kita. Takut dia tahu, malulah kita. Memang dia tahu. Masa saya pergi mula-mula tu, saya duduk di rumah Habib Ali. Ada pelajar boleh duduk di rumah Habib Omar. Pelajar duduk rumah dia. Akhir sekali ada benda yang mungkin kita juga buat, kita tak perasan, atau kawan kita yang lain yang buat. Dia kata, "Kamu ni, kami dah letak di rumah ni, rumah Habib ni, kamu duduk ni. Ya, kamu tak sedar diri, kamu buat apa ni? Kamu nak duduk rumah siapa lagi untuk jadi baik?" Sudah kita kata. Maknanya dia tahu kita buat. Bahkan dia kasyaf. Dahsyat, pelik. Masa tu saya tidur, katil kecil, nak letak kitab lagi. Kalau kita tidur, ni kitab. Tidur. Kalau dah tidur kan, pusing ke mana? Tahu tak? Puan-puan pusing ke kiri ke kanan? Ke bangun berjalan semalam? Tak tahu dah, tidur. Contoh kita pusing ke sini. Pusing ke sini, dia boleh datang dalam mimpi tu, dia pukul. Pam dengan kain ni. Terkejut kita. Dia tengok.
dalam mimpi seolah betul. Lepas tu kita, tak ada, kita pun tidur balik, pusing balik ke sini, datang lagi, pukul dengan kain. Kemudian baru kita perasan, patutlah kita membelakangkan kitab. Kita pun tidur belah sini pula. Okeylah, sampai pagi boleh tidur. Mana dalam mimpi pun dia datang ni pukul ni, kalau buat salah. Tapi mimpi jangan cakap mimpi. Tapi mimpi, tapi kita pun termenunglah pagi besok. Mimpi ke betul? Macam betul, tapi mimpi. Sebab kita sedar tengok dia tak ada. Contoh kalau kita cakap apa-apa kat dia, kita selalu turun. Ada seorang pelajar tu, kita selalu turun daripada rumah tu, dia masjid kat bawah tu. Masa tu duduk, lepas tahun kedua dia letak asrama, turun ke bawah masjid. Ada pelajar kata, kita awal-awal turun, contohnya Syekh kat mana, dia suruh kita turun awal-awal, pukul 3 pagi dah ada dalam saf. Mana Syekh tak datang. Pagi besok, tunggulah. Dia cakap pagi besok dia pun tengok Syekh dah ada. Bukan semalam kau tanya aku tak ada. Engkau ke mana? Aku dah lama dah duduk kat sini, dia tunggu. Macam mana kalau tak takut? Yang merokok nak masuk kelas, letak rokok kat depan tu, kat pagar tu, kan? Masa bersalam dengan dia, jangan lupa ambil rokok kat depan tu. Agak-agak nak macam mana? Memang takut tuan. Banyak kali, bukan sekali kena, banyak kali. Kalau sekali okey lagi, mesti dia agak-agak kan. Dia agak-agak, dia apa, dia panggil apa? Serkap apa? Ni tak. Kalau kita ada seorang tu, ni saya sendiri. Iyalah, ada macam-macam lah. Duduk dalam satu asrama, macam-macam tengok perangai. Kenapa dia tu buat perangai macam tu? Kita cakap, sebenarnya apa tu? Mengumpat. Jumpa dengan dia pun tengok. Selalu Syekh ni, dia senyum. Kadang-kadang kalau kita jauh-jauh, kita senyum, dia angkat tangan. Lepas tu kita mengumpat. Ya, dia pun tengok. Banyaklah kalau kita nak cerita, dia panggil ahlul basair. Nanti dah habis masa ni kan. Tak boleh. Banyak orang-orang yang telah Allah bagi kasyaf pada mereka. Dia kasyaf ni banyak, kadang-kadang kasyaf hati, mata, kadang-kadang kasyaf telinga. Telinga dia dengar, semua dia dengar. Ada seorang tu dia dengar semua ni. Ni bertasbih, semua tasbih. Dia dengar. Itu kenapa tu Allah bagi. Sebenarnya Allah bagi itu untuk dia lebih dekat rasa dia dengan Allah. Bukan kelebihan. Ya, kalau kita kadang-kadang ada orang dia nak jadi wali. Kenapa nak jadi wali? Sebab dia nak benda-benda yang tu lah. Sebenarnya benda tu benda sampingan aja. Sebab tu zikir. Kita kena faham kenapa kita berzikir. Sebab nak ingat Allah. Tapi selepas zikir itu kelebihan yang begitu banyak yang orang lain, orang biasa tak akan dapat. Macam tadilah. Tak akan dapat. Tapi bila mana dia dapat, kalau dia sudah faham, dia tak akan fokus pada benda tu, kerana benda tu sampingan. Kalau dia pergi lagi lebih dekat dengan Allah, ni bukan dekat dengan jarak ya, jangan kita kata pergi untuk dekat dengan jarak, sebab Allah tu tak boleh diukur dengan jarak ya. Dekat tu sebenarnya di hati kita. Kita pun bercakap dalam bahasa manusia ya, engkau dekat di hatiku. Masa tu dia duduk kat mana? Kat Johor ke apa? Ya, dia duduk kat mana? Kat KL, kita duduk kat Selangor. Ya, engkau sentiasa dalam hatiku. Tadi dekat, ni dalam hati pula. Tu kita bicara dengan sesama manusia. Untuk apa tu? Untuk membuktikan rasa. Betul ya? Masa bercinta dulu, dah lupa dah? Namamu terukir di hatiku. Wah, nama dia diukir dalam hati. Mana boleh ukir? Pahat ke apa? Nak ukir. Tapi itu bahasa. Sama juga kita dengan Allah. Maka semakin dekat dengan Allah. Baik. Anna dzikra. Jadi Allah buka kepada orang-orang yang boleh melihat dengan mata hati dia. Maka mereka nampak. Apa yang mereka nampak? Anna dzikra, bahawa zikir afdalul a'mal, seafdal-afdal amalan. Ya. Sebaik-baik amalan, seistimewa amalan. Ya. Bahkan sembahyang itu pun zikir, baca Quran itu zikir, bersedekah itu zikir, berselawat itu zikir. Kenapa? Sebenarnya semua ni Allah suruh kita buat ni nak suruh ingat dia. Contoh sembahyang yang banyak kali saya ulang kan, aqimis salata li zikri, surah Taha tu.
Aqimis salah, hendaklah engkau dirikan solat. Tujuan apa engkau dirikan solat? Li zikri, supaya kamu ingat kepadaku. Memanglah kalau dia punca nombor satunya solat, untuk ingat Allah. Kau cuba tengok orang tak solat. Dia tak ingat apa-apa, tuan-tuan. Ya, dia tak ingat keluarga, dia tak ingat apa, dia tak ingat semua. Yang jenis tak solat. Kenapa? Solat itu adalah tiang kepada ingat kepada Allah, sumber kepada ingat pada Allah, kemudian Quran, kemudian dan lain-lain. Baik, walakin akan tetapi ia juga lahu aidan, ataupun tetapi zikir juga kusyurun salasatun. Apa makna kusyurun? Dia panggil apa? Lapisan kulit. Salasah, dia ada 3 lapisan kulit. Yang ni nak bagi tahu ni, zikir ni dia ada lapisan-lapisan dia. Ba'duha aqrabu lilubbin min ba'din. Ba'duha ni setengahnya lebih dekat kepada isi, lubbin tu isi, berbanding dengan yang lain. Dia ada 3 lapis kulit. Kulit 1, kulit 2, kulit 3. Macam kita tengok buah-buahan kan. Buah-buahan ni kalau kita tengok sendiri, dia ada berapa lapis? Macam kulit durian. Ke buka-buka isi terus? Tak, lapis pertama duri. Lapis kedua ada kulit yang duri melekat kat kulit tu. Kemudian ada kulit yang dalam pula yang mana putih tu. Kau tak nampak semua tu? Yang nampaknya isi durian. Isi durian tu kan, lapis luar tu kan ada kulit dia lagi. Kalau kita buka tu dia nipis tu. Yang isi betul-betul kat dalam tu kan. Tengok tu lah, itulah. Jadi hati kita pun ibaratnya begitu. Siapa yang bagi tahu? Orang yang nampak ke dalam hati kita. Yang diberi oleh aulia-aulia Allah, wali-wali Allah. Apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Walahu labbun apa ni? Mungkin salah baris. Lubbun ni. Baginya walahu, baginya ataupun isi itu, lub ni isi, wara al-kusyur salasah, dia terletak di bahagian dalam kulit yang 3 tadi. Kulit ada 3 lapis, kulit 1, kulit 2, kulit 3, isinya duduk dalam tu. Jadi kalau kita nak kata nak sampai ke batin hati tu, ada 3 lapis kulit. Yang ni kalau Imam Ghazali kata 3, ada kata sampai 7. Baik. Wa innama fadlus kusyur likauniha tariqan ilaihi. Maka kulit juga tetap mempunyai kelebihan kerana ia merupakan jalan menuju isi. Ni ibarat bahasa ya. Kadang-kadang dia begini, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana kita merasai sesuatu atau kita mengetahui sesuatu yang jarang diketahui oleh orang, maka susah kita nak cerita. Kecuali kita cerita dalam bentuk bahasa-bahasa kiasan. Okey ya? Hakikat sebenarnya orang itu mesti melihat. Macam buah tembikai lah. Buah tembikai. Kalau kita nak cerita buah tembikai ni, kan, manisnya, boleh menghilangkan dahaga, sedapnya, boleh cerita. Sedap tu macam mana? Kita pun nak cerita macam mana? Sedap buah tembikai. Manis buah tembikai ni macam mana puan ya? Boleh puan cerita sikit. Manis macam madu ke? Sebab madu pun manis. Manis macam gula ke? Gula pun manis. Ke manis macam daun apa, stevia ke? Apa? Manis juga. Dia manis macam mana? Susah kita nak cerita. Nak buat ibarat apa? Ibarat apa? Ibarat. Susah. Yang ni lah. Akhir sekali dia ada kulit, tetapi dia ada isi. Kemudian walau bagaimanapun, sebelum sampai ke isi tu, kulit itu pun mesti berguna. Betul ya? Kalau tidak, rosaknya isi itu. Itu ibarat. Hakikat sebenarnya mudah kalau kita nak bagi tahu. Kita pergi beli buah tembikai, kita buka kat dia, biar dia makan. Tapi kalau dia bersungguh nak tahu, dia pergi beli sendirilah. Tunggu kita beli. Sama juga zikir. Kalau nak tahu, kita boleh tanya ulama-ulama yang sudah melaluinya. Maka inilah sedikit gambaran. Tapi kalau nak tahu, cubalah berzikir dengan hati. InsyaAllah lama-lama Allah buka pada kita. Dia ada 2 cara. Pertama, zikir sebanyak mana yang mungkin. Yang kedua, doa. Wahai Allah, tolonglah beri kepada aku ni, aku faham. Faham pula, faham dengan apa? Faham dengan rasa.
Sebab sekarang bicara tentang hati. Hati ni rasa. Akal ni kadang-kadang dia tak boleh faham apa itu hati, apa perasaan hati. Betul. Hati orang yang pernah merasai peritnya kesusahan. Akal boleh faham susah, tapi akal tak mampu merasai susah. Gitulah. Kehilangan. Hati ni yang pernah merasai betapa sedihnya sebuah kehilangan. Kehilangan ibu dan ayah kita. Ada orang kehilangan anak dia. Allah, ada seorang akak tu telefon kat saya. Ya, anak dia kena tikam. Sikit aja. Ya, parking kat depan kedai. Tuang kedai tu marah. Dia kata parking sekejap aja. Kemudian adalah sikit-sikit pertengkaran. Datang orang dalam kedai tu tikam. Tusuk. Sedih, kita dengar sedih. Tapi kita faham tak dia sedih? Faham. Tapi kita tidak akan merasai hakikat sedih yang dia rasa. Seorang ibu kehilangan seorang anak ni, subhanallah. Ya. Kita tak mampu nak gambarkan. Seorang ayah. Ada seorang tu. Tapi saya ni banyak cerita pula hari ni. Masa okey kan? Jam tu betul kan? Kita berhenti pukul 10.45. Sebab ada anak-anak sanitize ni. Okeylah. Jadi itu ya sekadar yang boleh diberitahu oleh Al-Imam Al-Ghazali. Apa yang boleh kita faham? Bahawa di sana ada lubuk hati, ada isi yang mana kita akan perlu melalui lapis-lapis. Berapa lapis? Ada 3. Maka zikir tu bila mana kita zikir dengan hati. Sebab tak ada orang tanya kita, Ustaz, kadang-kadang hati saya ni kejap dia zikir, kejap dia berhenti, kejap dia hilang zikir. Sebenarnya zikir itu belum menembusi ke batin hati itu, ke isi dia. Kalau dah menembusi, dia tak akan berhenti selama-lama. Yang tu seronok kita dalam sembahyang. Kita angkat saja takbir, hati kita Allah. Tak payah dah kita nak susah-susah. Ya, kadang-kadang dalam sembahyang pun hati terpaksa istighfar. Ya, angkat saja takbir, dia ingat apa? Karipap. Ya, ingat roti canai banji. Angkat saja takbir, malam ni ada apa malam ni? Dengar ceritanya tahlil, biasanya ada makan. Betul. Sebenarnya nak kata hati tu, dia ada bisikan kepada hati, syaitan. Dan syaitan ni satu je dia takut, zikir. Apa makna? Ingat Allah. Itu je dia takut. Ya, kalau kita ingat selain Allah, memang seronok dah dia. Kalau kita ingat Allah, masa tu dia takut. Dia peduli apa dengan kita? Kita dengan dia ni, dia lagi panjang umur dia. Kita dengan dia lagi banyak ilmu dia. Dia guru kepada malaikat. Dan pengalaman dia ni bukan setakat dia tipu kita. Ditipu. Dia boleh goda Nabi Adam. Setakat kita ni tak payah cerita lah puan-puan. Dia tengok boleh makan ni. Dalam sembahyang pun dia main-mainkan kita. Kejap dia bawa kereta, kejap dia bawa rumah, kejap dia bawa Tesco, kejap dia bawa Giant. Dalam sembahyang ada berapa benda datang. Tapi kalau kita belajar, satu masa dia boleh bawa 7 perkara. Dia bawa, kita tak layan. Dia bawa yang lain. Satu masa. Kemudian dia ambil masa kedua pula. Biasanya dia ambil rakaat ke berapa? Biasa. Nak tahu dia ambil rakaat ke berapa, puan-puan boleh tengok. Tak boleh tengok. Saya pun boleh rasa, masa bila biasanya? Bangun rakaat ketiga. 3 ke 4. Dah kena dah tu. Dah kena dah tu. Betul. Rakaat pertama dia tengok dulu. Rakaat pertama dia tengok dulu. Nak masukkan apa dalam hati dia? Masukkan cucu. Kan cucu baru dapat cucu. Masa duduk solat, cucu bunyi. Sudah. Mak dia tak ada pula. Dia pandai, dia tahu. Orang ni nak masuk dengan apa? Yang ni minat pokok bunga, dia masuk pokok bunga. Yang ni minat cucu. Ada orang memang tak minat kat cucu. Saya ada cucu Ustaz, tapi kena tinggal. Tak, saya ada kerja banyak. Ada orang tak minat. Ada orang ni bila nak bawa cucu ke sini, minat, dia masuk. Ada orang minat kereta, ada orang minat burung. Betul. Saya pergi rumah orang tu, dia pakai kereta baru. Kereta tu harga 100 lebih, dekat 200. Ketua kampung. Saya kata, Haji, ketua kampung pakai kereta ni? Tak ada Ustaz.
ada orang tukar dengan burung saya 2 ekor. Subhanallah. Ni saya pergi ke kamu. Dia bela burung-burung yang burung apa tu? Burung terkukur ke apa? Orang datang minat dengar burung tu, ambil 2 ekor, bagi kereta sebuah. Saya kata banyak duit tu ketua kampung. Tak ada ustaz. Ya, ada orang nak burung saya 2 ekor kat belakang tu, saya bagi, dia bagi kereta. Mesti yang ni. Ya, mesti yang ni Allahu Akbar. Burung. Kereta sebuah, kalau mati 2 ekor tu. Subhanallah. Macam-macam kita dengar. Ya. Apa makna ta'awuz? Apa makna ta'awuz? Minta berlindung dengan Allah. Maknanya apa? Ingat Allah. Sehingga kalau dah ingat Allah, minta berlindung dengan Allah. Jadi kuncinya ingat Allah. Bila mana dah ingat Allah, doa pada Allah. Bila mana ingat Allah, minta berlindung dengan Allah. Bila mana ingat Allah, minta pertolongan dengan Allah. Itu makna ingat Allah, bukan kata ingat Allah. Sebab tu kita kata baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa alim. Kalau sekadar baca, tak jadi dia. Saya cerita begini, ada satu kisah. Ada seorang tu, dia nak ikut satu rombongan musafir. Dia ada bawa barang-barang. Dia pergi jumpa seorang ulama. Ni antara ada dalam kitab ditulis. Cerita jumpa seorang ulama. Dia kata, wahai ulama, aku nak ikut satu rombongan. Kalaulah rombongan aku ni dirompak di tengah jalan, apa aku nak sebut? Ulama tu cakap apa kat dia? Engkau sebut nama aku. Engkau sebut nama aku. Saya tak ingat dah, nanti saya serujuk balik nama dia, tak ingat dah nama apa. Sebut nama. Orang ni jujur, betul. Okey, tak apa. Terima kasih. Pergi. Takdirnya memang betul, rombongan tu di itu. Bila mana rombongan tu dirompak, benda-benda dirampas, barang-barang dirampas, ahli rombongan tu majoriti sebut Allah, 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 Allah Akbar, Allah, Allah. Yang kawan ni seorang ni dia sebut nama ulama tadi. Baik, yang lain yang sebut Allah, Allah ni semua kena rompak. Dia selamat. Akhir sekali orang ni tanya, kamu sebut siapa tadi? Dia sebut nama sekian-sekian. Kenapa kamu sebut nama ni? Kami sebut Allah. Itu aku tak boleh jawab. Kalau itu kita pergi jumpa ulama. Pergi jumpa ulama tu. Akhir sekali dia kata, kami sebut Allah, Allah. Kami dirompak. Ya, dia ni sebut nama kamu, wahai ulama. Kenapa dia tak dirompak? Dia kata, apa puan-puan? Dia kata, kamu sebut nama Allah, tapi di mulut kamu sahaja, bukan di hati kamu. Tapi dia sebut nama aku sedang berzikir kepada Allah dan berdoa untuknya di hatiku. Tengok, maknanya guna orang pertengahan pun, kalau orang itu zikirnya di hati, sentiasa dengan Allah, kita boleh barakah, boleh keberkatan daripada dia. Yang ni orang kata, syirik tak ni? Itu salah satu nak sebut kisahnya. Berlaku kisah itu kenapa? Tabarrukan, mengambil barakah. Macam dalam sembahyang, kita kena sebut nama Nabi. Tak sebut nama Nabi, tak sah sembahyang kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sembahyang tu, kan sembahyang kita usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Kenapa kena sebut makhluk dalam sembahyang? Nama seseorang ni Nabi. Selepas Nabi, pewaris Nabi. Maknanya Nabi ni ada apa? Ada mukjizat. Pewaris Nabi ada karamah. Karamah. Ada kemuliaan yang diberi kepada pewaris Nabi. Gitulah. Itu kena bahas panjang. Jangan kita nampak tak boleh ni. Tak boleh apa? Dalam sembahyang kita sebut nama Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nama ni jangan bukan sebarangan, tuan-tuan. Sebab tu nak bagi nama anak, jangan ikut suka nak bagi. Nama anak ni bila mana kita sebut-sebut sebagai seorang ibu, seorang ayah, ini doa pada anak, maka nama tu nama yang berkat. Bukan sembarangan. Sebab tu kita sebut nama-nama ulama ni, sebut Imam Ghazali ni, berkat ni. Ya, bukan sebarangan. Daripada sebut nama kita, baik sebut nama ulama. Ni kadang-kadang orang ni duk sebut nama artis banyak sangat, kan? Artis pujaanku. Ni tak jadi syirik ke memuja-muja ni?
Tapi sebenarnya tak salah juga, sebut je lah. Ya, kan dah minat nak macam mana. Tengok baru ni ada seorang tu kahwin, menangis, ramai yang menangis. Ya, pilu apa semua tak tahulah. Okey, dah setakat tu ya. Okey, ada soalan tak buat masa sekarang ni sebelum kita pindah perbahasan yang ni dia panggil huraian. Yang tadi gambaran dulu. Okey, Imam Ghazali kata apa lagi? Fal qashrul a'la minhu zikrul lisan faqat. Baik, kulit yang paling atas. Ni barulah dia hurai. Ada 3 lapis kulit baru sampai ke isi. Kulit yang pertama tu apa? Zikrul lisan. Kulit dia bahasa Arab muka surat 66. Terjemahan pada muka surat 67 tu. Nak tengok bahasa Arab pun okey, kita tengok sikit-sikit lah dalam bahasa Arab. Al-qashrul a'la, kulit yang paling atas, lapis yang paling atas tu, zikrul lisan, iaitu zikir dengan lisan. Rupa-rupanya orang yang duk berzikir dengan lisan tu, dia baru berada pada lapisan kulit pertama untuk sampai kepada lubuk hati tu. Okey, wasani, yang kedua, zikrul qalbi idza kana al-qalbu yahtaju ila muwafaqati hatta yahdura ma'adh-dzikr. Baik, kulit yang kedua zikir qalbu, zikir hati. Okey puan-puan, tuan-tuan. Bahasa Arab al-qalbu. Al-qalbu ni dia nak kata apa ya? Memang kita terjemah hati, tapi takut saya salah guna bahasa ni, takut salah faham lah. Tapi hati yang lapis luar. Sebab tu kalau kita terjemah apa makna qalbu, sesuatu yang tak tetap, berbolak-balik. Sebab tu kalau kita tanya, kadang-kadang kita bercakap dengan orang rumah tu kata, macam mana nak pergi tak ni? InsyaAllah pergi. Kemudian sampai masa, kata nak pergi, tak bersiap lagi. Tak jadilah. Apa tu? Hati dia berbolak-balik. Sebab apa? Sebab dia jawab nak pergi tu, yang kita tanya soalan mula-mula tadi, masa dia nak pergi tu, dia tak betul-betul dalam hati dia. Dia hanya lapis luar je. Kan? Berapa ramai orang bercinta, tapi cinta tak sampai ke lubuk hati. Dulu cinta, sekarang benci. Dulu bukan you cinta ke I, ya? Sekarang kenapa? Sekarang I benci you. Mana mungkin cinta selepasnya ada benci? Ya, tak akan mungkin cinta selepas itu benci. Cinta akan cinta selama-lama, sehidup semati. Betul ya? Tak belajar dulu pasal berapa Subhanallah. Sebenarnya minta maaf saya cakap ni live kan, kalau ada yang berkenaan. Sebenarnya yang duk buat filem cinta tu, ataupun yang duduk gubah lagu-lagu cinta tu, itu bukan cinta. Kerana cinta tak akan mungkin berpisah, kecuali mati yang memisahkan. Ya, bercinta apa 7 tahun bercinta, kahwin 2 minggu, itu bukan cinta. Ya, cinta ni perpisahannya adalah meninggal dunia. Bahkan kalau dia meninggal dunia pun, dia akan tetap menunggu di pintu syurga. Wah, itu cinta. Ni, bukan main lagi bercinta. I tunggu you kat pintu syurga. Pintu syurga apa? Pintu rumah pun dah tak nampak. Dah tak balik rumah dah. Cinta apa? Ini bukan cinta. Begitu juga cinta tak akan pernah selepas itu ada benci. Cinta adalah cinta, benci adalah benci. Tak akan mungkin bersatu cinta dengan benci. Kerana cinta itu ada rindu, cinta itu ada kasih dan sayang. Mana mungkin cinta itu ada benci? Maka yang berbicara soal cinta, yang buat filem-filem cinta itu bukan cinta. Habis nama apa ustaz? Bagilah nama lain. Buat menyemak je tu. Salah bicara. Begitu jugalah. Okeylah ya. Tajuk apa kita ni? Tajuk nak bagi tahunya, kalau dia meluahkan cinta dia, kemudian ada benci, maka itu bukan cinta daripada hati, daripada lapis kulit hati, kulit luar. Ya, sebab tu ada orang bagi nama cinta monyet. Kan? Ingat dulu ada muda-muda dulu cinta monyet. Wah, saya pun tak tahu apa masalah dengan monyet. Ya, kenapa disandar pada cinta monyet? Ya, adakah monyet itu bercinta? Kita pun tak tahu. Ya. Allah, pelik. Okey, kita baca dalam bahasa Arab. Zikrul qalbi, zikir hati. Itu baru lapis kulit kedua.
idza kana al-qalbu, apabila hati itu yahtaju ila muwafaqatihi. Dia kata apabila hati kedua ialah zikir hati. Hati berhajat kepada iringan lidah untuk berzikir sehingga dia hadir bersama zikir tersebut. Yahtaju ila muwafaqatihi itu saya sebut dalam bahasa Arabnya, apabila hati itu masih berhajat kepada lisan untuk membantu dia supaya dia berzikir. Yang tadilah, yang pertama tadi, kalau kita duduk zikir dalam hati, kemudian dia hilang zikir itu, kemudian berhajat pada lisan, subhanallah, kita baru sebut subhanallah, 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 berhenti, subhanallah lagi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang tu baru, kalau puan-puan dan tuan-tuan dah mengatakan saya dah zikir dengan hati ustaz, tapi kejap-kejap hilang, kejap-kejap datang balik, itu baru lapis kedua, masih kulit, tak masuk ke lubuk yang sebenar, ke isi yang sebenar. Walau turika wa tabi'ahu lastarsala fi audiyatil afkar. Itu tambahan sedikitlah. Sekiranya hati ditinggalkan bersendirian mengikut tabiat asalnya, nescaya dia akan memikirkan perkara-perkara lain. Contoh kita kata, bila mana kita berdepan dengan benda-benda lain, hati dah mula fokus kat lain dah. Bila mana hilang benda tu, zikir balik. Ada benda lain pula, dia pergi ke lain pula. Yang tu berarti zikir belum menetap betul-betul dalam hati. Macam dalam sembahyang lah, ustaz saya ni kejap khusyuk, kejap tak khusyuk. Maknanya khusyuk tu belum menembusi ke lubuk hati. Lepas tu akhir sekali kalau kita tanya soalan, saya ni kadang-kadang tak khusyuk, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang sikit aja khusyuk. Khusyuk ke tak? Tak tahu. Kadang-kadang tu pun khusyuk ke tak? Ke tak khusyuk juga lagi pun. Baru nak khusyuk baru. Tapi dah rasa khusyuk dah. Sebab kalau betul-betul khusyuk, dia tak akan hilang dalam hati tu. Apa makna khusyuk? Ingat Allah. Apa makna lalai? Khusyuk kan lawannya lalai. Sembahyang jangan lalai. Sembahyang kena khusyuk. Apa makna khusyuk? Ingat Allah. Daripada awal takbiratul ihram sampai bagi salam, ingat Allah. Dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam bacaannya. Apa makna lalai? Lupa Allah dan ingat kepada selain Allah. Itulah sebenarnya. Jadi sekarang ni khusyuk ke tak? Tengok shilling lah. Khusyuk ke tak? Tak tahu. Tapi maknanya kalau kita jawab sungguh-sungguh, tak khusyuk. Sebab dia masih duduk bermain di lapis. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap. Ada tak? Tak tahu. Lah. Ya, yang tak ingat rakaat tu lah yang tak khusyuk. Dia ingat rakaat. Dia tahu dia duduk rakaat pertama, dia tahu rukuk tu rukuk rakaat pertama, dia tahu duduk rakaat kedua, dia tahu sujud tu sujud dalam rakaat kedua dan sujud yang kedua, kan? Duduk rakaat kedua, sujud yang kedua, tahu kan? Ke bangun-bangun, sujud yang keberapa ni? Tahu rakaat dah kedua, tapi sujud tak tahu, kedua ke ketiga. Mana ada sujud tiga? Tapi ada orang macam tu lah. Sembahyang zuhur 4 rakaat, bangun-bangun 4 ke 5. Mana ada 5? Nak sampai ke tahap itu. Samalah saya pun, samalah kita kan. Jadi macam-macam kita nak atasi. Sebenarnya zikir. Kerana khusyuk itu adalah ingat Allah. Lawan khusyuk adalah lalai. Apa makna lalai? Lupa Allah. Sebab tu saya cakap awal-awal tadi, lupa Allah, lupa segala-gala. 4 pun lupa. 2 rakaat pun lupa. Oleh kerana lupa Allah, lupa segala-gala. Subhanallah, bahaya. Inilah kunci dia. Dan ingat Allah ni, di mana yang paling dikehendaki? Di sinilah. Sebab di sini kan tempat pandangan Allah. Di sini kan tempat iman kepada Allah. Di sini kan tempat khusyuk kepada Allah. Di sini. Puan-puan, tajuk buku ni nampak ringkas tapi bermakna untuk dunia dan akhirat kita. Dalam ibadah dan dalam segala-gala hidup kita. Lalai di sini, lalai kita segala-galanya. Bahkan tak ada tempat kita di syurga. Kerana syurga bukan untuk tempat orang lalai. Neraka adalah tempat untuk orang lalai. Betul ya? Ingat lagi yang kita baca muka surat berapa dulu. Neraka adalah tempat untuk orang lalai. Subhanallah. Muka surat 33 dan 34 tu. Surah Al-A'raf 179 tu. Walaqad zara'na li jahannam, kami akan masukkan ataupun kami akan isikan dalam neraka Jahannam. Ayat akhir sekali apa?
Ayat akhir sekali, ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Maknanya lalai ni tempat dia di mana? Neraka Jahannam. Tu 179 surah Al-A'raf. Bahaya. Dan di mana lalai? Di hatilah. Di mana ingat Allah? Di hatilah. Sekarang kita duk bincang supaya hati kita tidak akan lagi lalai. Bagaimana? Biar zikir itu menembusi lapis-lapis itu, biar sampai betul-betul ke situ. Khusyuk. Maka bila mana dah zikir dah sampai ke lubuk hati itu, maka bermula dah khusyuk. Kerana khusyuk tu ingat Allah. Baik. Habis lapis yang kedua. Wathalis. Apa makna salis? Lapis yang ketiga. An yastamkina dzikru minal qalbi. Yastamkina. Apa makna yastamkina? Ketika zikir telah pun teguh. Yastamkin tu dia panggil apa? Teguh. Di mana dia teguh? Minal qalbi, di lubuk hati. Di hati sanubari. Kemudian apa lagi? Wa yastaula alaihi, dan dia telah menguasai hati. Zikir tu dah kuasai hati kita. Maka hati kita tidak akan lagi lalai kerana dah dikuasai oleh zikir. Bihaisu yahtaju ila takallufin min sarfihi anhu ila ghairih. Itu sekadar dia panggil apa tu? Huraian tambahan. Dengan maksud lain, seandainya hati tadi ingin dipalingkan kepada perkara-perkara lain, maka ia memerlukan kepada usaha, sebagaimana golongan kedua berhajat kepada usaha untuk meneguhkan hati agar sentiasa berzikir. Kalau dah sampai tahap yang ketiga ni, dia susah dah nak lupa. Sebelum ni kita berada pada tahap pertama, kita nak paksa hati kita, ya Allah, kejap ingat kejap lupa, kejap ingat kejap lupa. Tapi bila mana dah sampai tahap ketiga ni, dia tak akan lupa lagi. Kalau kita nak suruh dia lupa, kita kena paksa dia balik untuk dia lupa. Maka terbalik dengan yang pertama tadi. Kemudian warabi' huwa lubab. Yang keempat ni lah baru dia masuk ke isi. Isi. Kalau bahasa lain, ke lubuk atau batin hati itu. Betul-betul ke batin hati. Iaitu an yastamkinal madhkur minal qalbi wa yammahi adh-dhikru wa yakhfa wa huwa al-lubabul matlub. Di situ pun okey dah kalau bahasa Arab. Baik. Yang keempat ialah isi. Iaitu Allah yang diingati teguh di lubuk hati. Zikir akan pergi berselindung, dan inilah yang dicari. Baik, gini puan-puan ya. Bila mana sampai ke isi, maka disebut begini, Allah yang diingati. Saya rasa nak menulis sikit boleh? Kalau bawa ke sini, saya nak tunjuk perkataan. Kalau cerita boleh, tapi nak suruh nampak. Suruh nampak. Boleh nampak tuan ya? Okey, baik. Okey, insya-Allah. Kalau kita nak cakap apa ya? Ni kita kata hati kita. Hati. Ini az-zikru, zikir. Yang dalam bahasa Arab dia ada satu lagi, al-madhkur. Kita nak tulis kat mana ya? Al-madhkur. Apa makna zikir? Ingat. Apa makna madhkur? Yang diingati. Contoh, zikir la ilaha illallah. Ini kalimah zikir. La ilaha illallah ni kalimah zikir. Yang kita nak ingat, yang ni zikir. Yang ni kena tambah, yang diingati. Siapa yang diingati? Allah.
Maka contoh la ilaha illallah ni kalimah zikir. Kalimah untuk ingat. Ingat apa? Ingat Allah. Maka bila mana dia bergerak daripada lapis pertama, kemudian dia pergi kepada lapis yang kedua, dia pergi kepada lapis yang ketiga, yang ni zikir. Zikir. Yang ni zikir. Yang ni zikir lisan. Yang ni zikir hati pada lapis apa? Lapis luar. Tapi kalau kita kata lisan ni lapis pertama, kulit pertama, kulit kedua. Yang ni zikir sudah menguasai hati. Yang keempat ni Allah. Hati kita sudah menyelami. Kita nak kata apa bahasa dia bahaya sekarang ni. Tambah-tambah live macam ni takut orang petik, orang buat kita itu. Ya, hati kita sudah menyelami. Pada waktu itu kalimah-kalimah zikir itu dia sudah hilang. Kenapa? Kerana kita sudah kita nak kata apa? Rasa kita sudah bersama dengan Allah. Maksudnya kita nak kata ni salah lagi bahasa ni, takut orang salah faham ni. Saya buat ibarat beginilah. Macam kita dulu kita kahwin dengan suami dengan isteri, kahwin. Sebelum kita kahwin, kita sebut nama dia. Kan, sebut nama. Baru ni bertunang ya? Ya. Nama apa bakal itu tu tunang tu? Nama, contoh nama C. Dia nama C. Lepas tu, dah kahwin dah. Nama apa? Nama C. Duduk sebut. Tapi bila mana dah kahwin, duduk serumah dengan dia, nama C tu dah tak ada dah. Dia dah duduk dengan dia dah duduk serumah dengan dia. Nama apa? Dia nama A pula. Apa? Ayam. Dia nama B pula. Apa? Baby. Dia nama S pula. Nama Honey. Nama asal tu dah tak ada dah lenyap dah. Kenapa apa? Kerana sudah duduk dengan dia, sudah dekat dengan dia, sudah dapat bersembang dengan dia. Ini ibarat. Jadi begitulah kita. Sebenarnya yang kita duduk sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu kalimah untuk kita ingat kepada dia. Tapi bila mana hati kita sudah diselubungi oleh ingatan kepada dia, dia sudah merasai dekat dengan dia, maka tidak perlu lagi hati ini untuk menyebut kalimah-kalimah itu. Kerana apa? Kerana sudah merasai betapa dekatnya kita dengan dia. Ini bicara ibarat, bicara perumpamaan. Kerana Allah tak boleh dibayang dengan fizikal, tak boleh dibayang dengan jarak, tak boleh dibayang dengan benda. Itu salah pada semua bayangan itu. Ya, kalau kita duduk termenung, kemudian kita kata, macam ni Allah. Bukan. Walau apa pun kita bayang, bukan. Kerana Allah bukan makhluk. Duduk pejam mata, Allah ni warna ni. Tak, bukan. Tapi apa? Perasaan hati kita, jiwa kita. Macam sebab tu saya suka buat ibarat berkaitan dengan orang yang bercinta tadi. Ya. Engkau di hatiku. Ya ke? Iyalah. Dalam bentuk apa? Bentuk perasaan. Kita bicarakan bicara perasaan, bicara hati. Betul ya? Apa lagi? Ada soalan? Maka bila mana hati itu sudah merasai, yang ni dia panggil apa? Syuhud atau musyahadah kita dengan Allah. Sebab tu ada setengah orang tu dia duduk dia menangis. Kerana dikira dia rindu pada Allah. Kadang-kadang dia dengar, dia tak sebut pun. Dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergegar jiwa dia. Sebab hati dia, menangis dia. Dia dengar orang baca Quran, dia dengar orang sebut Rasulullah, dia dengar orang sebut subhanallah, menangis dia. Kenapa? Orang yang kerana dia tidak mampu lagi menahan kerinduan, kecintaan, merasai kebesaran, keagungan, kesempurnaan, kemurahan. Itulah. Itu antara. Tapi benda-benda begini ni, macam mana kita hanya boleh cerita, kita tak mampu nak cerita sebenar-benarnya kerana benda ni rasa. Jadi saya cakap tadilah,
Cuba kita paksa diri kita berzikir dan kita doa pada Allah. Cuma kalau paling mudah dan paling cepat, kita kena ada guru, murabbi, mursyid. Doa pada Allah supaya Allah anugerahkan kepada kita seorang pembimbing, seorang murabbi yang membimbing kita, yang mursyid, yang meluruskan kerohanian kita. Dia memberi zikir-zikir dan dia pantau zikir kita pagi dan petangnya. Ada guru. Ya, sebab kita bimbang. Ya, Rasulullah sendiri pun ada guru, malaikat Jibril alaihissalam yang membimbing, ya, yang menyampaikan wahyu. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tanya soalan beginilah, ya saya yakin soalan ni yang saya tanya ni tuan-tuan dan puan-puan ada jawapan. Tuan-tuan, kalau kita berkasih dengan seseorang, bercinta dengan seseorang, kita nak tak orang tengah? Ni orang tengah kita ni, you cakap kat dia I love you, I love, saya cinta kat dia. Kawan ni pun pergi, kekasih you cakap dia cinta kat you. Lepas tu kawan tu okey, cakap saya juga cinta kat dia. Yang ni pun pergi pula. Oh, kekasih you jawab yang you cakap tadi, nak tak orang tengah? Tak, lambat jawab. Mana ada orang bercinta nak orang tengah? Kita dengan dia lah. Allah dengan Rasul, siapa kekasih? Allah adalah kekasih Rasulullah, Rasul adalah kekasih Allah. Tapi kenapa guna malaikat untuk sampaikan wahyu? Allah nak ajar kita, nak kena ada guru. Waktu malam Isra' Mi'raj, Nabi ni, kekasih Allah ni, nak jumpa Allah, nak jumpa kekasih, ditemani oleh malaikat Jibril. Maka sampai satu perkara, tu apa malaikat Jibril tu yang kejar kita tu? Tu siapa yang panggil kiri dan kanan tu? Tu siapa perempuan tua yang duk pakai perhiasan tu? Kan dia tanya guru dia dalam sebuah perjalanan hidup. Dengan ujian-ujian hidup, ada pembimbing. Walau siapa kita sekalipun. Padahal Nabi Muhammad itu ketua Nabi, ketua Rasul, kekasih Allah. Tapi dalam perjalanan untuk bertemu dengan Allah pada malam Isra' Mi'raj itu, ada pembimbing. Gitulah. Saya setakat tu dahululah. Sedap gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Akan datang kita sambung lagi lah. Kita sambung sikit lagi. Bukan sikit lagi, ada lagi beberapa contoh perjalanan yang saya tulis tu. Ada soalan lain kalau ada. Jadi saya nak suruh tuan-tuan dan puan-puan beza antara az-zikru al-mazkur, tu bahasa Arab. Az-zikru itu kalimah zikir. Al-mazkur itu yang diingati. Kenapa kita berzikir? Sebab kita nak ingat. Siapa yang kita nak ingat? Allah. Tapi ada orang bila mana dia sudah menyelami ingatan itu dengan Allah, ya, kita nak kata apa dalam bahasa mudahnya, dia sudah tenggelam dalam ingatan dia kepada Allah. Maka akhirnya tidak keluar lagi bahasa-bahasa zikir itu, kerana dia sudah merasai dia dengan Allah. Sebab itulah saya sebut satu lagi ibaratnya, berapa ramai orang yang menggunakan perkataan kelu tak terkata, bisu tak berbicara ke apa. Di saat aku bertemu denganmu, lidahku kelu tak berkata-kata. Wah, kan tak pernah cakap gitu. tak ada maksud. Sebab masa tu kita tak belajar untuk bercinta. Ya. Tak apalah. Okeylah, setakat tu insya-Allah ya. Ni bicara kita dengan Allah, hati dan jiwa kita dengan Allah. Selebihnya doa pada Allah, minta Allah bagi kita faham dan Allah rezekikan sesuatu pada kita insya-Allah. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah kami berbicara tentang zikir hati kepadamu ya Allah. Engkau anugerahkanlah kepada hati kami ya Allah sentiasa ingat kepadamu ya Allah, sentiasa berzikir kepadamu ya Allah, dan tidak akan lalai daripadamu ya Allah. Khususnya bila mana kami sedang beribadah kepadamu ya Allah, dan khususnya ibadah salat kami kepadamu ya Allah. Rezekikanlah kepada kami hati yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah, yang khusyuk kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.